Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Hadis yang ke-98. Betul tak? Hadis 98. Babu bayani qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Babu bayani qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun. Bab dalam menjelaskan. Puan-puan cari hadis 96 bawah dia. Tuan-tuan dan puan-puan cari hadis 96 bawah dia tu. Jumpa tak? Bab dalam menjelaskan, menjelaskan qaul, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sibabul muslim, fusuqun, mengutuk orang Islam itu, mencela orang Islam itu adalah fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kufur. Dalam buku tu dia tak lengkap tulis dalam bahasa Arab, dan juga terjemahan dia pun tak lengkap. Mencela seorang Muslim adalah fasik, dan memeranginya adalah kufur. Memeranginya adalah kufur. Yes? Membunuh. Qital boleh memerangi, boleh juga membunuh. Bagi saya lebih tepat qital ialah memerangi. Ataupun membunuh boleh juga. Okey, apa kita bacakan? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Muhammad bin Bakkar bin Ar-Rayyan wa Aun bin Salam qala haddathana Muhammad bin Talhata wa qala haddathana Muhammad bin al-Muthanna qala haddathana Abdurrahman bin Mahdi qala haddathana Sufyan wa haddathana Muhammad bin al-Muthanna qala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah kulluhum an Zubayd an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Qala Zubaydun faqultu li Abi Wa'il anta sami'tahu min Abdillah yarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am wa laysa fi hadithi Syu'bata qawlu Zubaydin li Abi Wa'il. Haddathana Abu Bakr bin Abi Shaybata wa ibn al-Muthanna an Muhammad bin Ja'far an Syu'bata an Mansur haddathana wa qala haddathana ibn Numair haddathana Affan qala haddathana Syu'batu an al-A'mash kilahuma an Abi Wa'il an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ustaz panjang ni, ustaz baca apa tu? Sanad. Okey. Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Bakkar bin Rayyan dan Aun bin Salam, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Talhah. Dalam riwayat lain disebut itu yang hak tadi, ya, hak. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muthanna, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, hak. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Setiap mereka berasal dari Zubayd, dari Abi Wa'il, daripada setiap dari mereka. Setiap dari mereka tu siapa?
Setiap dari mereka tu siapa? Yang mengaji hadis lah. Jawab. Kan tadi hadis tu kata ada hak tu kan. Maksudnya Muhammad bin Talhah, Sufyan dan Syu'bah datang daripada, berasal dari Zubaid. Hadis tadi dari Abi Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan pertama dia kata Muhammad bin Bakar bin Rayyan dan Aun bin Salam. Dua orang tu daripada Muhammad bin Talha. Lepas tu jalan kedua pula Muhammad bin Musanna, dalam peristiwa kami Abdul Rahman bin Mahdi, Sufyan. Muhammad bin Talha, Sufyan. Yang ketiga Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Ja'far, Syu'bah. Tiga-tiga tadi. Pertama siapa? Muhammad bin Talha. Yang kedua Sufyan. Yang ketiga Syu'bah. Tiga-tiga tu daripada Zubaid. Ni maksudnya dari Abu. Downline ni lah. Mana Zubaid punya downline banyak lah ni. Zubaid punya downline siapa? Syu'bah, Sufyan dan Muhammad bin Talha. Tu maksud dia lah ada tiga orang tadi. Nampak? Dan dalam sanad ni ada Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi ialah antara salaf yang sangat kuat berpegang kepada hadis. Dia menghafal ratusan ribu hadis. Sebagian ulama kata 700,000 hadis. Muhammad Abdul Rahman bin Mahdi ni sampai digelar orang, dia ni sampai orang kata dia kuat sangat berpegang hadis, sampai dia kata dia macam tak siuman. Bukan tak siuman gila, maksudnya semua benda kena ada hadis. Dan bila dia dengan Syu'bah pernah berlaku, dia kata Syu'bah tak hafal hadis, dia lagi hafal hadis, lagi banyak hafal hadis daripada Syu'bah. Pernah orang cabar dia berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan haji. Dia mengalahkan semua orang berkenaan yang pada zamannya berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan dengan haji. Dia pernah hafal hadis banyak berkenaan dengan haji ni. Dan dialah yang keluarkan satu kata-kata yang sangat tegas. Dia kata, aku kalau boleh, aku nak berdiri di jambatan sungai Dajlah tu. Dajlah ni kat mana? Di Iraq. Dan mana-mana orang yang lalu, aku akan tanya Allah Ta'ala kat mana. Siapa yang kata Allah Ta'ala bukan di atas arash, aku akan sembelih je dah, aku akan buang dalam sungai Dajlah. Ini Abdul Rahman Al-Mahdi. Siapa ni? Guru kepada guru Imam Bukhari. Guru kepada guru Imam Al-Bukhari. Ini muhaddis masyhur, perawi. Ini kita kata barakallahu fikum. Ini satu ulama yang sangat tegas. Tuan-tuan boleh baca kisah dia dalam Sirul A'lam An-Nubala. Hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi kata, Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusuq. Sibab dalam bahasa Melayu, sibab tu mencela. Dalam bahasa Arab, as-sabbu fil lughah, mencela dalam bahasa Arab adalah asyatam, asyatmu. Asyatmu itu makian. Wat takallum, dan berkata-kata fi irdil muslim, pada maruah seorang muslim. Maksudnya kita merosakkan maruah seorang muslim, itu panggil sibab, as-sab. Itu maksud cela. Kita cela tu apa? Pertama, maki dia. Okey, contoh makian apa? Kalau bahasa Melayu ni makian. Wahabi tu bagus tu. Cara dia cakap tu macam cela lah. Dia kata mujassim contohnya. Tapi tu tuduhan. Cela ni contohnya kata celaka engkau. Apa lagi? Anak haram. Kalau orang putih SOB, S.O.B. Tak tahu SOB. Kak Lina tak tahu SOB. Bagus Kak Lina, suci dia. Tak tahu. Saya lagi tahu. Kan? Hawa tu apa? Allah Alam. Jadi seumpama dengannya lah, tak sebut lah.
ataupun takallum fi irdihi, cakap berkenaan dengan pada maruahnya, pada diri dia. Contohnya kata engkau ni lacur, kau ni jatuhkan maruah dia di hadapan orang. Itu maksudnya sab dari segi makna. Adapun al-fisq, fasik. Apa maksud fasik? Buat dosa besar kan? Itu maksud dari segi syarak. Fasik maksudnya orang yang buat dosa besar. Itu dari segi syarak. Dari segi bahasa, fasik itu maksudnya keluar daripada ketaatan. Sebab itulah binatang yang kecil yang duduk dalam lubang-lubang ni dipanggil fuwaisiq. Tikus, lipas. Nabi kata uqtul fuwaisiq, bunuh binatang-binatang fuwaisiq ini. Nabi suruh nampak tikus, bunuh, jangan kesian. Okey. Digelar sebagai fuwaisiq. Kenapa fasik? Sebab dia keluar daripada lubang-lubang. Maksudnya keluar. Jadi fasik itu dipinjam perkataan tadi untuk merujuk maksudnya keluar daripada ketaatan. Jadi fasik ni maksud asal dia apa? Keluar daripada ketaatan. Al-fisq. Asal fasik itu keluar dia, maksud dia. Tapi fasik dari segi syarak maksudnya keluar daripada ketaatan. Jadi fasik itu orang yang keluar sebenarnya. Jadi saya ni fasik, tak boleh kata saya keluar, dia kata. Bukan. Saya fasik 40 hari, keluar 40 hari, masya-Allah. Bukan, tak kena lah tu. Okey. Fasik maksudnya itulah dari segi bahasa. Khuruj tu keluar juga. Lepas tu dia kata fasik itu khuruj an ta'atillah. Tapi fuwaisiq yang keluar, tapi yang si kecil-kecil yang keluar, dia panggil fuwaisiq. Dia kata uqtul fuwaisiq. Adapun maksud yang syarak adalah keluar daripada ketaatan. Perkataan fasik dalam Quran, Allah Ta'ala sebut juga orang kafir itu fasikun. Allah Ta'ala sebut juga orang munafik itu fasik. Oleh sebab itu, perkataan fasik dia boleh keluar daripada ketaatan yang merujuk kepada, yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ada fasik yang tak keluar daripada Islam, tapi dia dosa besar, keluar dari ketaatan. Buat dosa kecil juga sebenarnya dari segi bahasa fasiklah juga, sebab dia keluar daripada ketaatan. Jadi oleh itu tak boleh kita hukum setiap orang yang berlaku fasik itu kafir. Faham tak? So Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang zalim itu fasiqun. Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, orang kafir itu fasiqun. Jadi pada puak-puak, sebahagian puak dia pandang bahawa kalau kafir itu fasik, orang zalim itu fasik, jadi orang zalim itu, kalau A adalah B, kalau C adalah A adalah C. Apa macam mana tu pernah orang mati dah dia ingat lah. Kalau A adalah B, C adalah B, maka A sama dengan C. Betul-betul. Okey, betul-betul. Okey, itu yang kita nak. Maksudnya kalau orang yang buat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang kafir itu fasik, orang yang zalim itu pun fasik. Jadi adakah orang zalim itu kafir? Jadi kalau ikut faham Khawarij, dia faham bahawa orang zalim itu juga kafir. Tapi perkataan zalim itu sendiri, ada zalim yang besar, betul tak? Dalam hadis yang Allah Ta'ala kata allazi wallazina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, faulaika lahumul amnu, bukan amnu, maka bagi mereka ada amnu, keamanan, wahum muhtadun, dan mereka dapat petunjuk. Hadis tu kata, ayat Quran tu kata, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka baginya keamanan dan mereka dapat petunjuk. Jadi ayat kalau kata orang yang beriman tak campur dengan kezaliman. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dia kata, ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsah. Siapa di antara kita ni tidak pernah menzalimi diri kita sendiri? Maksudnya kita semua buat dosa, dan dosa itu satu bentuk kezaliman.
Tapi Nabi SAW kata, pernah tak kamu pernah dengar kata-kata hamba Allah yang saleh, yang bijak, iaitu Luqmanul Hakim? Dia kata, sesungguhnya dimaksudkan dengan kezaliman di sini adalah syirik besar. Inna syirka la zulmun azim. Jadi kita boleh kata zalim itu juga ada zalim yang keluar daripada Islam, seperti syirik akbar. Begitu juga ada zalim yang tak keluar daripada Islam, iaitu menzalimi diri sendiri dengan dosa-dosa. Ada yang menzalimi dengan melakukan syirik, maka dia terkeluar daripada Islam. Begitu juga fasik tadi. Ada fasik yang terkeluar daripada Islam, ada fasik yang tak terkeluar daripada Islam. Faham tak? Jadi jangan itlakkan semua fasik itu keluar daripada Islam. Okey, satu. Kemudian dia kata, wa amma ma'nal hadis. Dia kata, ada pun makna hadis, kata Imam Nawawi rahimahullah, fasabbul muslim bighairi haqqin haramun bi ijma'il ummah. Mengutuk orang Islam, memaki orang Islam tanpa hak. Ada pula perkataan tanpa hak. Habis tu ada makian yang ada hak ke ustaz? Ada makian yang layak mendapat, macam celaka, binasalah kamu, waihak, waihakum, wailakum, wailah ke atas kamu. Itu pun cercaan. Tetapi ada orang yang berhak dapat cercaan seperti al-bid'ah, seperti ahli maksiat yang menzahirkan kemaksiatannya, maka layak mendapat celaan. Lalu kata bighairi haqqin haram. Haram maksudnya tanpa hak, haram. Kita maki orang tak betul pasal. Bi ijma'il ummah, dengan ijma' umat. Dan berdasarkan Quran dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya yang kita dah belajar sebelum ni? Dalil bahawa kita tidak boleh merosakkan maruah seorang muslim dengan maki-makian dan lain-lain. Contohnya tuan-tuan, hadisnya yang kita hafal, buka aib saudaranya. Boleh juga. Lagi? Al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah di mana orang Islam lain merasa aman daripada tangan dan mulutnya, min lisani, daripada lidahnya dan mulutnya. Maksud orang lain rasa aman dudukkan dia ni, tak, dia takkan kutuk kita, dia takkan maki kita. Lagi hadis lain kita nak jumpa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Itu hadis umum. Man satara musliman. Ambil hadis lain pula yang kita pernah jumpa dalam hadis sahih Muslim. Nabi kata apa? Dan hadis yang berkenaan dengan umirtu an uqatilan nas, aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau dia buat benda tersebut, maka faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum illa bihaqqil Islam. Nabi kata, aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila dia mengucapkan perkataan sedemikian, maka darahnya, hartanya dan maruahnya terpelihara. Ada bahawa tak boleh berkata-kata pada maruah orang, jatuhkan maruah orang, maki-makian haram. Zaman sekarang ni, politik-politik yang busuk-busuk ni, maki-makian ni seumpama satu benda zikir bagi bagi para demonstran ni dan juga para ahli-ahli politik picisan ni. Dah maaf sebutlah pada politician dalam kelas ni. Kan dia maki-maki, terjerit-jerit, termaki-maki. Ini laisa minal Islam syai'. Bukan di antara Islam. Terjerit-jerit. Maksud kan? Padahal memegang panji-panji Islam, semua nak tegakkan Islam. Tak kisahlah parti mana pun, semua nak tegakkan Islam. Tapi ni laisa minal Islam syai'. Allahu wa rasuluhu bari'ani minhum. Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada perbuatan mereka.
Sebab itu haram bi ijma'il ummah kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qitaluhu, adapun memeranginya atau membunuhnya bi ghairi haqqin, apa hukum membunuh orang Islam? Adakah kafir? Para Syiah dia angguk. Bunuh Islam kafir kan para Syiah? Ada orang tu dibunuh, pum, dia tikam. Kafir ke dia? Tidak. Hadis kata kafir. Wa qitaluhu kufrun. Kamu ni lawan Nabi. Kamu lawan Nabi. Bukan kafir yang khas. Bukan kafir yang khas. Masya Allah, ada kafir am, ada kafir khas. Tak ada al-kafir. Oh, Masya Allah, ini tak kelas kuliah lepas. Sebab ya, kufur di sini bukannya kafir. Walaupun terjemahan dia kata apa? Alhamdulillah, pembunuhnya adalah kekufuran. Ada setengah buku dia terjemahkan pembunuhnya adalah kafir. Itu terjemahan yang kurang tepat. Kufrun ialah kekufuran. Perkataan kufrun, zulmun, fiskun, tiga-tiga perkataan ni boleh maksudnya keluar daripada Islam, boleh bawa maksud tak keluar daripada Islam. Faham tak ni? Kita tak faham lagi. Perkataan kafir, kufrun, kafir tu orang yang melakukan perbuatan kufur lah. Kufrun ialah kufur. Perkataan kufur tak semestinya maksudnya keluar daripada Islam. Tapi dia boleh juga masuk keluar daripada Islam. Apa ciri-cirinya? Sekiranya ada al-kafir, al-kufru. Dan dalam Al-Quran kebanyakan lafaz kufur, banyakkannya merujuk kepada kufur yang keluar daripada Islam. Saya tekankan pada kuliah lepas. Dalam Quran bila sebut perkataan kafir, banyaknya merujuk kepada kafir yang keluar daripada Islam. Contohnya Allah Ta'ala kata apa? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Surah Baqarah, bisa kita dengar. Sama orang yang kafir itu kafaru, sama saja kalau kamu bagi nasihat kat mereka ataupun tak bagi nasihat, mereka tetap akan kufur. Jadi kafir itu adakah orang kafir yang melanggar perintah Allah? Tak, kafir dan keluar daripada Islam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir, kafaru min ahlil kitab, di kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang musyrikin, munfakkin, berselisih, bergaduh. Tapi kat situ kafir apa tu? Keluar daripada Islam. Namun dalam hadis Nabi SAW banyak juga disebutkan bahawa kufur itu ialah laisa kufur al-kharij al-millah, bukan kufur yang keluar daripada Islam. Habis tu Ustaz, kufur ni kufur apa Ustaz? Dia panggil kufrun ni'mah. Dia panggil kufur nikmat. Orang Melayu bila kufur nikmat, bila ada makanan dia tolak, tu bila kufur nikmat. Betul tak? Apa tak nak makan, kufur nikmat. Ada aircon tak pasang, kau ni kufur nikmat ni. Okey. Sebenarnya kurang tepat sebenarnya, sebenarnya kurang tepat. Dia tak nak pakai, sudahlah, bukan kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah maksudnya ialah dia menolak nikmatul ukhuwatul Islam. Bukankah kita ni bersaudara Islam ni, nama dia di Islam ni saudara. Bila kita membunuhnya, maka kita telah menghapuskan satu nikmat, iaitu nikmat persaudaraan Islam. Itu salah satu tafsirannya. Sebab itulah tafsiran dalam daripada hadis ini, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kafir. Para ulama telah berbeza pendapat tentang apa tafsiran dia yang sebenar. Mereka sepakat bahawa itu bukan maksudnya kafir. Tapi apa sebenar nak katakan ni? Jadi sebagian kata, pendapat yang pertama mengatakan bahawa iaitu dia akan betul-betul jadi kafir juga, betul. Sekiranya dia ahsan, barakallahu fikum. Iaitu sekiranya dia menghalalkan perbuatan tersebut. Yes. Boleh juga ditafsirkan kufur itu keluar daripada Islam
sekiranya dia mustahil lidzalik, sekiranya dia menghalalkannya. Ataupun tafsiran kedua tadi, kufur nikmat yang sebut tadi, nikmat ukhuwatul Islam. Yang ketiga kata tafsiran kufur sini adalah ia adalah perbuatan yang boleh membawa kepada kekufuran. Bukan kafir itu sendiri. Perbuatan tersebut boleh membawa kepada kekafiran. Macam mana pula Ustaz? Ya, bila seorang tu banyak melakukan maksiat, kan saya sebut pada kuliah lepas banyak kali, al-maksiyatu baridul kufr. Maksiat itu adalah lorong-lorong kepada kekufuran. Kita pernah baca dalam kitab Al-Jin yang dikarang oleh Tok Ashkar, kan, bagaimana kisah bagaimana satu maksiat zina, maksiat membunuh tadi bawa kepada kafir. Kan kisah ahli ibadah di kalangan Yahudi. Saya kuliah kat sini ke? Bukan, kalau ke tempat lain kot. Seorang Yahudi, lelaki Yahudi, dia ni ahli ibadah. Dia ada jiran 3 orang lelaki, adik-beradik, dan 1 adik perempuan. Jadi 3 adik-beradik lelaki ni apa dia nak pergi? Nak pergi berjihad. Jadi ada adik perempuan, nak tinggal kat siapa lah adik kita perempuan kita ni. Jadi orang yang paling dipercaya mestilah ustaz. Jadi dia pergilah orang sebelah. Ustaz lah paling dipercaya, betul tak? Orang Melayu kita semua ustaz kan. Masalah ekonomi jumpa ustaz, masalah keluarga jumpa ustaz. Bila ustaz tak pandai sebenarnya masalah tu. Tapi tak apa, ala kulihat buat ustaz, sebab dia ahli ibadah. Jadi ahli ibadah bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Lalu dia offer lah, tolonglah jaga. Dia kata tak boleh, fitnah ni, fitnah pada peringkat awal, tak nak jaga. Tolonglah. Tolonglah, pujuk. Akhirnya syaitan kata, tak apalah, tolong jiran. Dia pun ambil lah jaga. Jaga dia bukan jaga duduk kat rumah, jaga dia hantar makanan je tiap hari. Dan dia jaga macam ni, dia hantar makanan dekat pintu rumah orang tu kan. Pernah dengar kisah tu kan? Hantar pintu rumah orang tu, lepas tu mula-mula pandang, lepas tu akhirnya berzina. Syaitan ni pandang dihias kan. Takkan nak macam tu, bagi makanan kat orang macam tu. Bagilah elok-elok macam ni. Takkan nak letak kat pintu macam anjing pula, kan? Syaitan hiaskan ni. Bagi makanan, dah pandang, dah tengok muka. Takkan nak bagi makan senyap je. Maka kenalah cakap sikit, nah ni makanan hari ni. Takkan nak bagi cakap, tanyalah apa khabar apa. Takkan berbulan-bulan dia tak bercakap dengan orang lain. Kesianlah dia, kesorangan, nanti dia stres. Jadi kita orang Islam kena melembutkan hati orang. Itu macam tu lah. Itulah yang kena penyakit pada pendakwah ni. Tak apa, sesi kaunseling dua-dua. Hai syaitan. Lepas tu bercakap, syaitan pun hiaskan pula pada perempuan tu. Jemputlah rumah, takkan tak nak buat apa-apa. Tak nak minum teh tarik ke kopi ke apa ke. Jemput masuk dalam, minum teh tarik. Dah teh tarik, lepas tu terpandang, tersentuh. Bila tersentuh, kenalah karen. Negatif positif, melekat. Bila melekat, lakunya zina. Dah zina, dia bunuh. Boleh bunuh anak. So kata takkan nak bunuh anak je, nanti mak nanti tekan tangan tak terlepas mulut dia, bunuh mak. Lepas tu akhirnya ketika nak mati tersebut, keluarga sebab adik-adik datang, betul tak percaya, dia mimpi kan, kisah tu. Abang tua mimpi, yang kedua mimpi, yang ketiga mimpi. Semua yang kedua-dua, yang pertama tu kata, ni mimpi je ni, tak percaya. Yang adik kecil tu tak korek juga lubang, akhirnya nampak mayat yang telah dibunuh. Akhirnya nak tangkap, dan kemudian apa jadi? Bila tu syaitan datang, nak tak aku tolong, tapi dengan syaratnya kau sembah aku. Akhirnya sembah, akhirnya dibunuh. Ini kata maksiat bari kufur. Maksiat itu jalan kepada kekufuran, jalan kepada kekufuran. Ar-rabi' annahu kafi'lil kuffar, bahawa dimaksudkan kufur sini ialah perbuatan orang-orang kafir. Jadi kafir di sini maksudnya perbuatan orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Jadi agak mana pendapat yang kuat, agak yang kufur di sini? Menghalalkan. Ke ada yang pendapat ni? Bagi saya pendapat yang kuat ialah kufur nikmah. Iaitu bukan menghalalkan. Kalau dia akan pakai al-kufr,
Jadi membunuh orang tu adalah satu bentuk kekufuran, iaitu sekiranya iaitu kufur kepada nikmat. Apa dalil yang kita nak jawab kepada golongan orang-orang Khawarij yang mengatakan bahawa membunuh itu adalah satu dosa, adalah satu bentuk menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam? Saya dah bagi dalil daripada kuliah-kuliah lepas. Ini adalah soalan ulang kaji. Apakah dalil yang kita boleh katakan sekiranya orang yang bunuh orang lain tu dia tak kafir, dia Islam lagi? Sila bagi. Allah Ta'ala boleh juga bagi pengecualian daripada dosa tersebut. Yang boleh juga dalil itu juga ahli sunnah pakai, iaitu Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak menghapuskan dosa-dosa orang yang syirik, tapi dia hapuskan dosa-dosa yang lain. Tapi kita nak spesifik dibunuh orang. Sebab dalil ni bila umum bertemu dengan khusus, kita kena pakai yang khusus. Kita kata ahsan, barakallahu fikum. Ini ustaz juga jawab ni, mana boleh sebenarnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Siapa yang kat mana wajul istidlal dia, ya akhi? Kat mana dia punya tempat istidlal dia? Ya, kat mana dia punya ayat tu ada panggil ahsan. Maksud saya, dekat mana ayat tu kata sekiranya seseorang memaafkan saudaranya, maka lepaskanlah. Iaitu dalam kes apa ni? Qisas. Maka barang siapa yang maafkan saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf wa adahun ilaihi bi ihsan. Okey, kat mana ayat tu dalil yang kata dia tak keluar dari Islam? Kat mana tu, Syekh? Siapa yang memaafkan saudaranya, maka fattiba'un bil ma'ruf. Macam mana tu, Syekh Amaruddin? Al-Quran panggil mereka saudara. Dan dalam Islam, dalam Quran dengan hadis, tidak ada satu Al-Quran dan satu ayat pun dan satu hadis pun mengatakan orang kafir itu saudara. Sebab itulah bila salah satu ulama besar, bila dia kata apa, orang Yahudi itu saudara kami, maka bila disebut dia ucapan tersebut, maka banyak ulama yang hentam dia habis-habisan. Bila dia kata mendoakan untuk saudara kami orang Yahudi, maka banyaklah ulama yang marah, kata tak boleh panggil orang bukan Islam tu sebagai saudara. Itu satu. Satu lagi ayat yang lebih jelas lagi. Saya nak bagi ayat ni. Surah apa? Surah bagi ayat yang lagi jelas. Allah Ta'ala panggil dia ni orang yang beriman. Dan ayat tadi saudara aja. Saudara mungkin tak kuat lagi. Allah Ta'ala panggil dia beriman. Dalam surah Al-Hujurat. Dan surah Al-Hujurat, kalau siapa ada Quran, buka surah Al-Hujurat ayat 6 ke 7 lebih kurang. Allah Ta'ala kata wa in ta'ifatani. Semua ada handphone kan? Buka lah. Penglihatan tak sama dengan mendengar, kata patah Arab. Mendengar tak sama macam melihat. Lepas tu ada ainul yaqin. Betul tak? Latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin. Sebab tu kalau kita Al-Quran kita buka Allah surah Al-Hujurat. Apa ayat dia? Ya ayyuha wa in ta'ifatani. Itu ayat apa tu? Ada wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Ada tak? Cuma tak ayat tu? Sekiranya ada dua puak yang berperang 9, okey.
6 pula, 9 Allah Ta'ala kata, wa in, dan sekiranya ada dua pihak minal mu'minin, di kalangan orang yang beriman, iqtatalu. Apa ayat tu kata? Berbunuh-bunuhan. Iqtatala. Kalau qatala, bunuh. Iqtatala, bunuh-berbunuhan lah. Fa aslihu bainahuma, maka amankan mereka berdua. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, sekiranya satu melampau ke pihak yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang melampau. Sekarang kita kena perang yang melampau. Ada dua orang Islam gaduh. Satu amankan dua dia. Kalau satu lagi tak nak terima keamanan, dia melampau, dia nak juga, maka kita perang yang melampau hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia tunduk pada perintah Allah. Bukan isu dia cerita pasal perang tadi. Isu dia kita pasal Allah Ta'ala panggil sekiranya dua orang yang beriman berperang. Allah Ta'ala panggil, declare orang beriman. Masya Allah. Dengan sarihnya, dengan jelasnya Allah Ta'ala declare dia sebagai beriman. Jadi dalil bahawa tak boleh hukum orang yang membunuh itu kafir, kecuali kalau dia mustahil lidzalik, kecuali kalau dia dihalalkan benda tersebut. Sebab itulah antara sebabnya Imam An-Nawawi Muslim rahimahullah letakkan hadis ini dalam bab ni supaya nak menjawab kepada golongan-golongan Al-Khawarij. Ini kita kata golongan Khawarij. Kat mana silapnya Khawarij? Okey, kenapa dia mengkafirkan? Kenapa dia kafirkan? Tak ikut perintah Allah. Tak, Menolak Quran. apa tu, tak dia pegang Quran, ayat hadis tadi dia pegang. Dia pegang hadis, dalil, dia pergi, dia guna, dia kafirkan orang Islam yang buat dosa besar tu, dia pakai hadis. Salah faham. Kesilapan kat mana Khawarij? Dia tak faham Al-Quran dengan hadis sebagaimana yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini kesilapan. Bahkan kita tengok hadis yang dipakai itu hadis sahih, Sahih Muslim. Ayat Quran dia pakai, Sahih Muslim dia pakai, Sahih Bukhari dia pakai. Tapi yang menyebabkan mereka menyimpang daripada jalan kebenaran adalah kerana kefahaman yang salah terhadap hadis tadi. Apa dia nak ajar kita kat sini? Bahawa dalil yang sahih belum tentu lagi kamu berpegang kepada amalan yang sahih. Dalil yang sahih kena difahami ikut macam mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang faham, baru betul. Zaman sekarang ni orang letak je hadis sahih, kemudian tempat dia tak kena. Bila kita kata membuat makan-makan pada malam kematian tu bukan daripada Islam, dia kata tak, dalam hadis kata dalam Sahih Bukhari. Nak tak aku tunjukkan kepada kamu, Rasul kata, hal adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum. Nak tak kalau aku tunjuk kepada kamu satu benda amalan yang kalau kamu amalkannya saya kamu mencintai. Apa dia amalan tersebut? Afsus salam bainakum, iaitu sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan bagi makan. Itu bagi makan. Hadis sahih lagi. Itu bagi makan. Jadi bagi makan pada malam kematian tu bolehlah tadi. Nampak? Hadis yang sahih tapi cara faham tak betul, tak kena tempat dia. Yang kita kata tak boleh bagi makan itu pada malam kematian, bukan bagi malam waktu-waktu lain, bukan bagi makan pada waktu-waktu lain. Nampak? Begitu juga dengan
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut dalam hadis yang sahih juga, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fil mala'i khairan minhu. Sesiapa yang mengingati aku ketika keramaian manusia, maka aku akan ingat dia ketika manusia lagi ramai, lebih baik pada dia. Itu akhirat kelak. Dalil bahawa zikir beramai-ramai. Nampak tak? Dalil bahawa zikir beramai-ramai. Nampak tak? Hadis tu sahih. Sahih. Tapi cara pakai dia tak betul. Hadis itu maksud dia, sesiapa yang ingat aku ketika di tengah keramaian manusia, bukan dia ingat aku beramai-ramai. Di tengah keramaian manusia, fil malak. Contohnya, tengah ramai-ramai orang dekat pasar raya tu, tengah ramai orang tengah beratur ke, tengah ramai-ramai manusia nak berebut, nak ambil brim tu, beratur tu kan. Beratur ramai kan, ambil brim ramai. Beratur, dia berzikir subhanallah, 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 ambil ingat Allah Ta'ala. Contoh, orang kat pasar semua berebut-rebut tengah hasil 70%, sogo apa semua, 80% nak raya ni apa semua. Dia masuk pasar, dia ingat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, doa masuk pasar. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, doa tu. Lalu Nabi kata apa? Allah Ta'ala berkata dalam hadis yang kudusi tersebut, maka aku akan ingat dia ketika manusia, keramaian manusia lebih teruk daripada itu, iaitu di akhirat kelak. Itu maksudnya, bukannya berzikir ramai-ramai. Nampak tak? Pakai hadis bukan pada tempatnya. Hadis sahih. Itulah Khawarij. Sebab itulah. Tapi bagusnya Khawarij ni pakai hadis juga, betul tak? Baguslah daripada ahli falsafah yang tak pakai hadis langsung. Ahli falsafah wal Asy'ariyah sebahagiannya pakai kaedah-kaedah akliyah yang tak kena dengan, yang tak pakai hadis langsung. Sebab tu kata Ibn Qayyim dalam Nuniyah, dia kata, kau tuduh kita orang ni Khawarij, korang tu lebih teruk pada Khawarij. Khawarij at least pakai hadis, kau hadis pun tak pakai. Bila dia tolak sifat-sifat Allah Ta'ala, siapa kau tolak Allah Ta'ala di atas? Dia dah tak kena dengan akal kita. Nampak? Dalil kau tak kena dengan akal. Carilah ayat Quran kata Allah Ta'ala bukan atas aras. Tak, sebab dalil atas. Oleh itu kita kata, Khawarij lagi bagus pada kau. Khawarij pakai hadis, tapi dia silap faham hadis. Kita bukan kata dia bagus, kita kata dia lagi bagus pada kau. Dia tak bagus juga, dia lagi bagus pada kau. Sebab Khawarij at least dia pakai hadis, cuma dia silap faham. Kamu tak pakai hadis langsung, pakai akliyah. Falsafah pakai akliyah. Barakallahu fikum. Cantik tak ni? Jadi itu kata, ini apa yang telah diuraikan oleh para ulama kita. Hadis yang lebih kurang sama juga, hadis yang seterusnya. Masuk teruslah hadis seterusnya. Bab penjelasan tentang Nabi SAW, janganlah kalian kembali. Kembali apa tu? Tarji'u min ba'di kufaran, menjadi kufur setelah aku. Yang kita akan tengok nanti pada kuliah yang akan datang, tak sempat. Kalau kita tengok sikit lah dia punya matan dia, kita tengok sebelah tu. Dia kata Nabi SAW bersabda kepadaku dalam haji wada', diamkanlah manusia. Kemudian dia bersabda, janganlah kalian kembali kafir sesudah kematianku. Lalu sebahagian kalian memenggal leher sebahagian yang lain. Maksudnya membunuh antara satu sama lain, maka kufar jadi kafir. Jadi kafir di sini apa dia? Kita akan tengok. Adakah kafir keluar daripada Islam ataupun apa yang dimaksudkan dalam hadis ini. Wallahu ta'ala alim. Kita akan tengok dalam bab-bab ni. Bab ini, bab akan datang, bab yang akan datang selepasnya pula, dan selepas lagi, budak yang dengan kafir, al-abd al-abid, iaitu hamba yang lari daripada tuannya, juga dipanggil kafir. Sebenarnya kita jumpa apa? Orang yang tak mengaku bapa kafir, betul tak? Siapa yang dia tak mengaku tu bapa dia, kemudian nasabkan dirinya kafir. Kemudian maki orang, fasik. Bunuh orang, kafir. Lagi apa lepas tu? Mencela nasab, nanti kita tengok. Kufur. Arba'un min ummati, ada 4 perkara dalam umatku, huma bihima kufrun, padanya ada finnas kufrun,
Ithnatani fin nas huma bihim huna bihim kufrun. Ada dua benda dalam umat ini, kalau buat jadi kafir. Ini juga isu yang sama yang kita akan baca pada kuliah yang akan datang. Maksudnya Nabi gelar orang yang bunuh kafir, yang maki orang kafir, yang meratap orang mati kafir. Tapi adakah kafir di sini kafir keluar daripada Islam? Tidak. Kafir keluar daripada ketaatan. Dalilnya tadilah. Betul, ahli sunnah wal jamaah, kaedah dia menggabungkan hadis, menggabungkan seluruh nas-nas Quran dan hadis ke satu tempat, baru dia buat kesimpulan. Kita bukan macam ahli bidah, dia ambil satu hadis, dan daripada satu hadis tu dia ambil mana yang sesuai dengan pendapat dia, diumumkan kat semua tempat. Contohnya hadis tadi lah, contohnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Soalan tak? Cuma satu soalan, kenapa Allah Ta'ala panggil Nabi panggil kufur? Kenapa tak panggil dosa je? Beratnya, bagus. Sama macam hujah sebelum ni, iaitu kenapa Nabi panggil orang yang menasabkan dirinya kepada orang lain sebagai kufur. Dan Allah Ta'ala haramkan ke atasnya syurga apa semua, wal jannatu alaihi haram, sebab nak menunjukkan betapa beratnya dosa tersebut. Dan Nabi SAW tak panggil satu dosa tu dengan kufur, melainkan dosa tu betul-betul berat. Melainkan dosa tu betul-betul berat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Soalan? Kalau tak ada, selesai masalah. Barakallahu fikum. Kita buka kitab. Yes. Takfir mutakfir kita dah bincang sebelum hadisnya. Hadis sahih Muslim, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka perkataan kafir itu akan patah balik kepada salah seorang. Salah seorang antara keduanya akan balik dengan perkataan kafir tersebut. Apa syarahnya hari ini? Dia bincang sebelum ni. Apa syarah dia? Apa huraian hadis ni? Iaitu siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka salah satu yang berkata tu atau yang dituduh itu akan bawa balik perkataan kafir tu. Maksudnya apa? Iaitu kalaulah memang yang dituduh tu memang layak dapat kafir, maka dia kafir lah. Kalau dia tak layak dapat kafir, kafir tu akan terpantul balik dekat dia. Habis tu dia jadi kafir pula ke ustaz? Yang ni ulama dah bincang. Apa huraian dia? Pendapat pertama? Tak ingat dah tu. Tak ingat dah tu. Masya Allah. Allahu musta'an. Allahumma gfirli. Anda syarah ni, iaitu sama ada dia jadi kafir, dia jadi kafir balik. Yang kedua adalah, yang terpalit itu adalah dosa mengkafirkan orang. Dosa mengkafirkan orang. Ataupun yang ketiga, dia menghalalkan perbuatan mengkafirkan orang, maka dia sendiri jadi kafir. Ada 3 syarah dalam masalah ni, 3 bab ni dalam sahih Muslim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi apa hukum kafir mengkafirkan orang? Dosa besar, minal kabair. Bahkan sebagai ulama dia kata memang Ibn Taymiyah sebagai ulama dia memandang bahawa siapa yang kata bersaudara ni kafir, kafir tentang balik ke dia. Memang dia jadi kafir pula. Tapi pendapat ni kurang tepat lah, kurang apa. Kalau tidak nanti dia pula jadi kafir, sedangkan dia tuduh orang tu kafir. Dia tak jadi kafir sebenarnya, dan dia menuduh orang kafir. Maka ini menuduh orang kafir dosa yang sangat berat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW kata siapa yang mengatakan kepada saudaranya yang sedemikian sedangkan dia bukan sedemikian, maka dia di atas cairan besi api neraka, cairan tembaga daripada api neraka akhirat kelak, sehingga tarik balik kata-kata dia tadi. Jangan tuduh orang senang-senang. Menuduh Ibn Taymiyah sebagai mujassimah, menjisimkan Allah Ta'ala. Subhanallah, ini menjisimkan Allah Ta'ala, hukumnya kafir. Menjisimkan Allah Ta'ala, hukumnya kafir. Menyamakan Allah Ta'ala, menjisimkan. Maksudnya Allah Ta'ala ni ada jisim. Jisim jasad, jisim mass, body mass apa semua jisim. Okey. Maka kamu tuduhkan Allah Ta'ala berjisim, beranggota, maka kita tak katakan sedemikian.
Bahkan siapa yang kata Allah Ta'ala macam makhluk, tangan Allah macam tangan makhluk, kafir dia. Sepakat ulama' ada masalah ni. Tapi dituduh pula Ibn Taymiyah ni mujassim, musyabbih, mentashbihkan Allah Ta'ala, menyamakan Ibn Taymiyah. Sedangkan Ibn Taymiyah bari'un minhum. Ibn Taymiyah berlepas diri daripada tuduhan-tuduhan. Dia kata, dia sendiri kata beriman dengan Allah Ta'ala sebagaimana datang tanpa tashbih. Nah, zaman sekarang ni tuduh-tuduhan lah. Dituduh lagi Khawarij, dituduh pula suka menumpahkan darah umat Islam, dituduh pula memecah belah. Ni semua tuduh-tuduhan yang tak benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kita buka kitab tauhid lah. Lepas ni kelas Ustaz Alim. Ya. Sekiranya seseorang tu berikrar bahawa Allah SWT tak bersemayam atas arash, macam mana dia kena tengok adakah dia menolaknya kerana memang tolak ayat Quran. Kalau memang tolak ayat Quran, kafir lah dia. Ini yang terjadi kepada Al-Ja'd bin Dirham. Al-Ja'd bin Dirham dan Al-Jahm bin Safwan telah dihukum bunuh oleh gubernur pada zamannya, pada zaman awal Islam. Sebab apa? Dia menolak sifat-sifat Allah Ta'ala dengan jelas. Sebab apa? Dia tolak, dia kata ayat Quran ni tak boleh pakai. Dia tolak ayat ni, tak boleh. Maka kita pun sedia maklum, menolak satu huruf dari Quran pun dah kafir. Apa tak tolak menolak ayat Quran dengan jelas? Okey, baik, itu bagi orang yang tolak. Ada pun bagi orang yang takwil, dia silap faham. Dia niat dia nak menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang kurang. Lalu dia kata dia silap faham terhadap ayat itu. Jadi istiwa tu bukan di atas arash. Istiwa maksudnya menguasai arash. Yang ni takwil. Takwil kita tak hukum dia kafir. Tak ada ulama kita yang kata Asy'ariyah kafir. Maka siapa yang kata Asy'ariyah kafir, maka dia tak ikut salah. Maka mereka takwil. Bahkan banyak, bukan sekat masalah atas arash Asy'ariyah ni. Asy'ariyah ni banyak benda dia takwil lagi. Banyak benda lagi dia menyimpang. Antara bab berkenaan dengan amalan, al-kasbu, perbuatan, bab berkenaan dengan kalamullah. Kalamullah ni makhluk atau bukan makhluk. Bukan isu atas arah tadi, adakah kalamullah ni makhluk atau bukan makhluk. Ada 7 tempat di mana al-Asy'ariyah berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tak hukum Asy'ariyah tu dengan kafir. Dan tak ada ulama sunnah yang hukum Asy'ariyah kafir. Itu satu benda yang pasti. Dan saya pasti dengan tersebut bahawa ahli sunnah tak hukum Asy'ariyah kafir. Tapi Jahmiyah dia tuduh kafir. Macam mana? Dia masalah tu juga tu, dia cakap, dia kata buat statement tu betul kafir. Dia kata kalau kita cakap Allah SWT bersemayam di atas arsy-Nya, okay, dia pula statement tu kafir. Itu dia masalahnya, dia suruh budak-budak, sebab dia ni bekas student leader sekolah tu. So dia datang, dia buat statement tu, dia suruh budak-budak ikutlah statement tu. Itu bahayalah. Itu perangai mereka dari dulu. Asy'ariyah macam tu perangai dia. Kita tak hukum dia orang kafir, tapi dia hukum kita kafir. Itu biasa. Sebab itulah kepala mereka yang besar, Hasan Saqaf, dia ada guru dia lagi besar. Apa nama dia guru lagi besar? Zahid Al-Kautsari. Nama dia Zahid Al-Kautsari. Dia kata Imam Ibn Khuzaimah itu kitab dia tauhid. Dia kata bukan kitab tauhid, kitab syirik, dia kata. Imam Ibn Khuzaimah yang buat Sahih Ibn Khuzaimah, kitab hadis. Kita pun pernah tengok Sahih Ibn Khuzaimah yang mazhab Syafi'i digelar sebagai Imamul A'immah, imam, bukan sekalian imam. Dia kata gila dia ni, Zahid Al-Kautsari, Ghulat Asy'ariyah. Guru kepada Hasan Saqaf. Hasan Saqaf guru kepada Zamihan. Zamihan guru kepada siapa lagi lah kat sini. Itu kita jadi kat Malaysia sekarang ni. Itu yang jadi di Malaysia. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullah pun tak kata kafir. Imam Nawawi kata ada 2 cara kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala macam ni. Yang pertama, cara salaf disebut. Cara salaf iaitu imraruha kama ja'a bila takif. Kita biarkan macam mana dia jalan tanpa kita
Membincangkan macam mana. Dan cara kedua, cara khalaf dia panggil. Khalaf itu cara dengan takwil yang sesuai dengan bahasa, dia kata. Dan dia tak kata, dan dia sebut tak, cara salaf lagi bagus, mengelakkan daripada perbincangan-perbincangan yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Ini kata Imam Nawawi dalam muqaddimah. Baca kitab Al-Majmu', ada bab berkenaan dengan ilmu yang manfaat, ilmu tak manfaat. Ada kat situ tulis. Kita boleh bawa, kita boleh tunjuk kepada tuan-tuan rahimakumullah jami'an. Tunjuk. Tapi malangnya mereka ini adalah ghulat. Mereka ini adalah Jahmiyah cop yang baru. Dan mereka pakai baju Asy'ariyah, tapi mereka iman mereka tu iman Jahmiyah. Itu yang berlaku zaman sekarang. Akidah Jahmiyah. Jahmiyah, apa beza Asy'ariyah dengan Jahmiyah? Asy'ariyah dia takwil, jadi tidak mengkafirkan. Ini Jahmiyah ini dia tolak sifat tu dan dia kufur dengan sifat tersebut, dan dia mengkafirkan orang yang itu Jahmiyah ala baru. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tak nak tuan-tuan sekalian fikir Jahmiyah. Kita nak bincang masalah boleh mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, betul tak? Kita nak balik kuliah, lepas kuliah nak balik, rasa imam tambah, rasa aku nak ni. Kita nak bincang masalah, tapi dah terkeluar isu nak macam mana? Sebab itu isu yang merosakkan keliling kita. Rasa imam tambah tapi terpedaya dengan golongan-golongan ni, apa gunanya? Akidah rosak. Wallahu ta'ala. Sebab kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni dia macam inilah. Orang yang takutkan penyakit, orang yang takut gemuk contohnya, bukan main sensitif kalau kolesterol, betul tak? Dia baca tu kolesterol 20%, 30%. Oh, tak nak makan. Zero kolesterol, yogurt makan. Orang kecil manis pula dia akan tengok kandungan gula. Orang sakit jantung dia tengok ni tu. Sebab dia sensitif, dia takut benda tu bahaya. Macam tu kita, kalau kita belajar akidah lagi banyak, kita akan lebih sensitif. Bila kita tahu lagi banyak bahaya, kita kata bahayanya kanser, maka kita akan lebih sensitif terhadap kanser. Kita akan tengok makanan yang ada free radical lah, benda radikal ni yang saya tak pernah tahu pun. Kita baca, nak tahu takut. Macam tu juga dengan tauhid. Lagi baca banyak lagi, kena baca banyak lagi benda-benda yang kita perlu sedar masalah ni. Wallahu ta'ala alam bisawab.